Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Jawi tahun 4. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran kita, lebih dahulu kita membaca doa belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu tentang kedudukan Hamzah. Hari ini adalah hari terakhir kita akan belajar tentang kedudukan Hamzah. Sebelum ada 3 video sebelum ni, Ustaz cerita tentang kedudukan Hamzah. Ada bawah alif, atas alif, 3/4. Dan hari ni adalah 2 Ustaz ajar, iaitu kedudukan Hamzah sejajar dan kedudukan Hamzah berumah. Okey, unit keempat dalam buku ada, dalam muka surat berapa tak ingat. Kita tengok buku. Pelajaran ni mengenai sejajar. Macam mana kedudukan sejajar ni? Kita tengok sini. Ni kedudukan sejajar. Hamzah sejajar. Okay, kedudukan dia macam ni. Dia ada, sekejap, nak pensil. Okay, dia kalau dia 3/4, Hamzah dia tinggi dia macam ni. Bawah tu ada kosong, dia terapung, macam terapung atas garisan. Bukan rapat sangat. Ni tak rapat kan. Yang ni sekarang ni adalah dia rapat atas garisan. Atas garisan ni panggil sejajar ataupun setara. Okey, jelas? Okey. Penggunaan huruf Hamzah sejajar ataupun setara waktu bila? Huruf Hamzah di akhir perkataan pada kata serapan atau kata pinjaman bahasa Arab hendaklah ditulis sejajar atau setara. Okey, ni hanya dalam kata pinjaman bahasa Arab. Okey, dalam kata jati Melayu tiada. Dalam kataan Melayu contohnya, kataan yang contoh kataannya ada Hamzah, tidak ada kedudukan Hamzah dia 3 sejajar. Hanya perkataan pinjaman bahasa Arab sahaja. Okey, tengok contoh dia. Okey, dalam buku ada 3 contoh dia bagi dalam buku, iaitu doa, Anbiya. Anbiya, tahu tak Anbiya? Anbiya ni adalah para nabi dan Anbiya. Dan ikhfa. Ikhfa ni ada hukum tajwid. Okey, ini semua adalah contoh-contoh kedudukan Hamzah sejajar yang ada di dalam kata pinjaman bahasa Arab. Okey, ingat je. Dia tak banyak pun, hanya dalam beberapa perkataan bahasa Arab saja. Jadi perkataan bahasa Arab kalau ada Hamzah tu berhati-hatilah. Pastikan kita kena pasti dahulu Hamzah dia di mana kita perlu letakkan. Okey. Okey, dalam nota yang lain Ustaz pun ada jumpa ni. Hamzah atas garisan ataupun dipanggil tadi sejajar ditulis pada perkataan asal bahasa Arab sahaja, ataupun kata lainnya kata pinjaman lah. Maksudnya perkataan yang asal digunakan dalam bahasa Arab dan kita guna balik dalam bahasa Melayu, dia kata panggil kata pinjaman. Kita meminjam perkataan bahasa lain dan kita masukkan dalam perkataan bahasa Melayu. Dan apabila nak ditulis dalam Jawi, kita kena guna kaedah sama juga dalam Arab. Arab tulis macam tu dan dalam Jawi tulis macam tu. Senang je. Kaedah ni kita kena ingat. Macam mana nak tulis eja Arab tu, kena ingat lah. Mudah cerita kita apa kita belajar ni, baik kita ingat mengeja perkataan tu. Bahasa Arab lebih banyak macam tu. Okey, apa contoh perkataan yang lain? Kita guna wuduk. Wuduk dia bukan guna kaedah Jawi. Tak guna waw adalah huruf kan w waw waw wu. Tak macam tu. Ni hanyalah kaedah dalam bahasa Arab. Kita guna apa yang dieja dalam bahasa Arab dan dieja dalam tulisan Jawi. Okey, wuduk. Eja wuduk, waw dal waw hamzah du, wuduk. Sebab apa macam tu? Sebab waw dia ada baris. Okey, doa. Doa mu sama juga. Eja dal du ain alif hamzah
Doa. 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 Tu ada baris. Semua ada baris. Dalam Jawi tak ada baris. Tapi nak eja, kita tidak perlu letak baris. Cuma perlu ikut balik kaedah ataupun perkataan yang ditulis dalam bahasa Arab. Dah 3 kali ulang ni. Okay, Al-Quran. Okay, Al-Quran pun sama. 3 sejajar. Ikhfa, hamzah sejajar. Imla, nisa. Imla ni apa? Imla ni bukan apa? Apa kita ada subjek imla. Subjek mendengar dan menulis perkataan bahasa Arab. Dan nisa. Nisa ni perempuan. Okay, semua adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okay, contoh perkataan. Okay, baca sama ya. Ahmad berwudu sebelum membaca Al-Quran setiap hari. Okay, sini ada 2 perkataan pinjaman bahasa Arab, iaitu berwudu dan Al-Quran. Okay, seterusnya. Alim, ulama, mempunyai ilmu yang tinggi dan sentiasa taat perintah Allah. Okay, soalan garis ni ada semua adalah kata pinjaman bahasa Arab. Tapi di sini satu yang ada penggunaan huruf hamzah sejajar. Jelas? Okay, seterusnya. Kita wajib mengambil wuduk sebelum mendirikan solat. Okay, sini pun ada 1, 2, 3. 3 kata pinjaman bahasa Arab. Maksudnya, tapi satu je sini yang ada menggunakan penggunaan huruf hamzah sejajar. Okay. Wajib, wuduk, solat. Wuduk, ingat wuduk ada hamzah dan sejajar. Tak banyak pun perkataan dia, cuma kena ingat je. Okey. Selesai untuk perkataan hamzah sejajar. Dan sama juga huruf hamzah berumah. Macam mana hamzah berumah? Okey, yang hamzah berumah yang ini. Okey, maksud hamzah berumah ni dia ada rumah lah. Rumah dia macam mana? Rumah dia ada sampan tu. Ada sampan, dia ada tapak untuk dia letak hamzah tu. Contoh hamzah lain dia tak ada tapak. Tapi hamzah rumah ni dia ada tapak dia. Dia ada lekuk bawah tu. Okey. Huruf hamzah berumah ni waktu bila digunakan? Okey, huruf hamzah berumah ni waktu bila digunakan? Huruf hamzah berumah ialah huruf hamzah yang hadir di antara 2 huruf berangkai pada sesepatah kata. Biasanya digunakan pada kata-kata serapan bahasa Arab. Okey, sama juga. Tetapi di sini hamzah tu dia mempunyai 2 serapan. Ataupun bunyi hamzah tu dari 2 lah. Masa sin SA tu dia dah guna A tu. Hamzah juga bunyi dia A lah. Maksudnya hamzah tu digunakan 2 kali. Tahniyah. Malaikat. Okey. Ini pun tak banyak. Cuma macam nak eja dia adalah kita perlu ingat sahaja. Mudah je. Kaedah kali ni kena ingat sahaja macam mana nak eja. Jadi situ kita dapat kuasai dah kaedah hamzah sejajar dan hamzah berumah. Sebab perkataan dia tak banyak. Contoh perkataan. Contoh masalah, tahniyah dan malaikat. Okey, ni semua tak ada guna formula sebelum ni. Kita hanya ikut balik perkataan tulisan bahasa Arab. Okey, contoh perkataan lain. Hamzah dalam rumah ditulis pada perkataan asal bahasa Arab. Contoh perkataan malaikat, faedah, tahniah dan banyak lagi lah. Cuma lepas ni kalau kita nak
Nak menjawikan perkataan bahasa Arab, kita kena tengok balik macam mana penggunaan ditulis dalam bahasa Arab. Itu je, insyaAllah. Okay, contoh malaikat, faedah, tahniyah. Okay, semuanya adalah perkataan-perkataan zaman bahasa Arab. Okay, jelas tak? Cuma dalam ni Ustaz nak ulangkan supaya kamu ingat sahaja macam mana nak eja dia. Ingat sahaja sebab perkataan dia tak banyak. Rumah, uduk, macam ulama, beruduk. Semua ni perkataan dia tak banyak. Jadi cara nak mengenal guna hamzah, kita kena ingat, ikut balik tulisan bahasa Arab dan tulis dalam Jawi. Itu sahaja untuk hari ini. Ustaz sertakan sikit latihan supaya kamu dapat menjawikan dengan kaedah yang betul. Okay, semoga membantu dalam pelajaran dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.